Bab berus gigi untuk orang yang bangun pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia bangun pada waktu malam, yashusu fahu bisiwak, baginda memberus gigi, baginda menggosok ataupun membersih mulutnya dengan berus gigi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalunya diletakkan untuknya air yang akan digunakan untuk mengambil air sembahyang, dan diletakkan untuknya juga siwaknya, berus giginya. Bila dia bangun pada waktu malam, takhalla, dia akan pergi ke tempat yang sunyi untuk membuang air. Thumma staka, kemudian dia memberus gigi. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW tidak tidur baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang, lalu dia terjaga dari tidurnya itu, melainkan dia akan memberus gigi sebelum berwudu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya saya bermalam pada suatu malam, saya bermalam di samping Nabi SAW. Bila dia sedar dari tidurnya, dia pergi kepada tahurnya, yakni air yang akan digunakan buat bersuci. Fa akhadha siwakahu, beliau mengambil berus giginya, fastaka, lalu bersugi ataupun berus gigi. Thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian baginda membaca ayat-ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi, dan pada silih berganti siang dan malam, benar-benar ada tanda, banyak tanda kepada orang-orang yang berfikiran. Sehingga dia hampir menghabiskan surah itu, ataupun dia menghabiskan surah itu, kemudian tawadda'a, Nabi SAW berwudu, fa'ata musallahu, lalu dia pergi kepada tempat sembahyangnya. Maka baginda bersembahyang 2 rakaat, thumma raja'a ila firashihi fanama ma sya'allah, kemudian dia kembali kepada tilamnya, lalu tidur beberapa lama yang dikehendaki Allah. Kemudian Masya Allah, itu maknanya selama yang dikehendaki Allah, yani beberapa ketika. Thumma stayqadha, kemudian baginda bangkit, lalu melakukan seperti mana yang dilakukannya tadi. Kemudian dia kembali kepada tilamnya, yang di tempat tidurnya, fanama, lalu tidur, kemudian dia bangkit dan melakukan seperti yang telah dilakukannya tadi. Kemudian dia pulang atau kembali ke tempat tidurnya, fanama, lalu tidur. Thumma stayqadha, kemudian dia sedar ataupun terjaga dari tidurnya, fa fa'ala mithla dhalik, dilakukannya seperti itu juga. Kullu dhalika, pada setiap kalinya Nabi SAW berus gigi, wa yusalli raka'atain, dan bersembahyang 2 rakaat. Thumma, kemudian selepas semua tadi, autara, dia mengerjakan ataupun menunaikan salat witir. Qala Abu Dawud berkata, Ibnu Fudail meriwayatkan hadis ini daripada Husain, katanya, yang di dalam riwayatnya itu, fatasawwaka wa tawadda'a, lalu Nabi SAW berus gigi dan berwudu, wa huwa yaqul, sambil dia membaca, inna fi khalqis samawati wal ard, sehingga habis surah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan
daripada Miqdam bin Shurih, daripada ayahnya yakni Shurih, katanya, saya bertanya Aisyah, apakah perkara yang mula-mula dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda masuk ke dalam rumahnya? Qalat, Aisyah menjawab, berus gigi. Bisiwak, yakni dia memulakan dengan berus gigi. Bab fardil wudu. Ini bab fardu wudu, kemestian wudu. Diriwayatkan daripada Abil Malih, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW sabdanya, Allah tidak menerima sedekah dari hasil pendapatan yang haram. Allah tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan. Dan Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu bila dia telah berhadas sehinggalah dia berwudu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah SAW bersabda, anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Tahrimnya ialah takbir, dan tahrimnya yakni ucapan ataupun tanda untuk menyatakan haram apa yang sebelumnya halal ialah takbir, dan tahlil yakni ucapan menandakan halal apa yang sebelum itu haram ialah taslim, yakni memberi salam. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Kita tengok dulu. Babus siwak liman qama bil lail. Berus gigi bagi orang yang bangun ataupun bangkit pada waktu malam. Di sini pun ada sunnah juga berus gigi ni. Berus gigi ni sunnah nabi-nabi. Dan sangat baik dilakukan pada masa-masa yang diperlukan seperti telah disebutkan sebelum ini. Di antara yang digalakkan ataupun disunnahkan memberus gigi ialah pada waktu seseorang itu bangun pada waktu malam. Pada waktu malam. Sama ada bangun itu untuk bersembahyang atau tidak untuk bersembahyang, bangun saja. Pasal bila tidur berkemungkinan sekali mulut tu sudah berubah baunya, maka eloklah kalau berus gigi pada ketika itu. Kerana berus gigi ni digalakkan pada ketika mulut tu berubah. Tak kira lah mulut berubah tu kerana memakan sesuatu yang berbau busuk, kalau kita kata seperti apa seperti bawang putih yang disebut di sini dalam kitab ni, dalam syarah ni, bawang besar, tembakau, ataupun apa lagi kita kata, buah petang, buah jering, apa dia lagi, buah durian dan sebagainya. Itu semua jenis bau-bau kuat belakang lah tu. Bila makan maka eloklah berus gigi. Berus gigi pada ketika itu. Begitu juga bila bangun daripada tidur, biasanya mulut seseorang tu bau dia bau busuk. Pasal apa? Uap daripada maidah ni naik, duduk tertahan dalam mulut. Duduk tertahan dalam mulut tu. Bila tertahan dalam mulut itu biasanya kalau hak gusi ataupun giginya lemah, kadang-kadang keluar darah tu banyak. Keluar darah. Kalau ditelan lagi bahaya lagi. Tidak telan, bila bangun pagi tu sakit tekuk. Tak telan. Kalau telan lagi bahaya. Baunya
berubahlah mulut itu. Dengan sebab itu pada ketika tadi elok berus gigi. Nabi SAW ni tidak kerana gigi dia ataupun gusi dia tu tidak molek, tapi tidak, memang dia nak ajar orang lain lah, orang lain lebih-lebih lagi lah. Dia yang sihat tu pun jaga. Kalau dah sihat biar terus berpanjangan lah kesihatan itu. Caranya iaitu dengan berus gigi. Artinya banyak kali benar lah berus gigi ni. Nabi SAW dah setiap kali nak sembahyang berus gigi dah. Bangun pula tengah malam berus gigi pula. Banyak kali benar lah berus gigi. Bahkan di sinilah dia sebut dalam hadis ini, riwayat Hudzaifah ni, riwayat Hudzaifah, Rasulullah SAW bila dia bangkit ataupun bangun pada waktu malam, dia akan yashusu. Apa makna yashusu? Ada beberapa maknanya. Di antaranya berus gigi, yakni membersihkan mulutnya dengan berus gigi, yakni memberus gigi dia. Ada yang mengatakan yashusu tu makna berus gigi kok lentang begini, kok ni, ini lentang gigi, itu makna yashusu. Ada pula yang mengatakan yashusu itu makna membersihkan mulut. Tak kira lah dengan berus gigi kau, dengan melakukan apa-apa cara lain, menggunakan cara-cara yang lain, itu termasuk dalam yashusu belaka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bila dia bangun untuk bersembahyang tahajud. Sebab biasanya dia bangun, dia tidak bangun saja. Tetapi kalau orang lain lah, kalau bangun tu tidak nak bangun untuk sembahyang pun, sunat juga berus gigi itu, sunat juga. Iyalah kita ni banyak berubah lah, banyak berubah daripada ajaran Nabi SAW yang asal itu. Berubahnya, di antara yang berubahnya apa? Berus gigi ni tak jaga. Kalau nak kiranya orang Islam ni lah paling gigi paling molek sekali. Nak kira sebab apa dah berus gigi semacam. Tetapi banyak faktor juga gigi ni jadi rosak, bukan sabit berus gigi saja. Faktor makanan lah yang paling penting sekarang ni. Faktor makanan. Nak mudah pakai ambil makanan segera tu, pakai rebus-rebus kan. Makan, kita kata hak dalam teng, hak dalam gapo tu makan mudah-mudah. Hak mudah-mudah itu memberi kesan belaka tu. Dia tidak gigi molek gapo, tidak kerana berus gigi saja. Adapun Nabi SAW tu makanan dia tu terlalu ringkas, sederhana, dan semuanya yang asli. Yang kita ni pula tidak asli, dengan bahan-bahan macam-macam yang masuk dalam makanannya. Bahan itu, bahan ini, bahan pewarna, bahan perasa lah, macam-macam. Itu memberi kesan belaka. Kalau gosok gigi saja pun tak jadi juga. Dia kena jaga belaka lah. Kalau nak kira dari segi jaga masa, orang Islam lah paling jaga masa. Tak juga. Kalau nak kira orang Islam lah yang paling bersih. Sebab apa? Dalam Quran, dalam hadis, bersih semacam, suruh tekan bersih semacam. Tapi tidaklah saat ni. Itu kecuaian kita lah, kecuaian kita. Dan perlu diingatlah sama-sama, tidak pada bulan Maulud sajalah. Ingat waktu tu, sebab waktu tu sama-sama, tidak kata bulan Maulud saja. Sebagai peringatan bolehlah, sebagai peringatan pada bulan Maulud buat majlis peringatan, nak lebih mengumpulkan orang. Tetapi kalau nak ke dari segi nak memahami, menghayati sunnah ni, dia kena mengaji sama berpanjangan, barulah nampak. Kalau dia suruh jaga sama. Baiklah. Perawi ni, perawi kita ni, Muhammad bin Kathir. Tak apalah. Ni orang tua-tua mati, umur panjang kalah ni.
90 tahun Muhammad bin Kathir. Seorang lagi Husain bin Abdul Rahman Sulami. Ini pun mati umur 93 tahun. Umurnya panjang-panjang belakang. Gitulah. Baiklah. Seterusnya hadis Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad qala haddatsana Bahz bin Hakim an Zurarah bin Awfa. Ni apa ni? Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Abu Abdul Malik Al-Qushairi Al-Basri. Ali ibn al-Madini mengatakan dia ni thiqah. Begitu juga Yahya ibn Ma'in dan Imam Nasa'i mengatakan dia ni orang yang thiqah. Tapi Abu Hatim mengatakan la yuhtajju bihi, tidak boleh dijadikan hujjah. Salih Jazarah dia kata bahas an abihi an jaddihi. Bahas, kalau bahas ini meriwayatkan daripada ayah dia, daripada datuk dia, isnad A'rabi. Isnad ni isnad orang darat. Hakim berkata dia ni terbilang sebagai orang yang thiqah, orang yang boleh dikumpulkan hadisnya, riwayatnya. Tetapi kenapakah digugurkan dia daripada hadis sahih, riwayat dia tu? Sebab dia ada meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, dan riwayat-riwayatnya daripada ayahnya, daripada datuknya itu adalah syadzah, syadz. Biasanya ia bercanggah dengan riwayat orang lain. Syadzah la mutabi'a lahu 'alaiha, tidak ada mutabi' ataupun penyokong baginya kepada riwayat yang dikemukakannya itu. Biasanya begitu. Tetapi Abu Ajurri meriwayatkan daripada Abu Daud. Abu Daud kata huwa indi hujjah, pada saya bahas ini hujjah, yang ini boleh dipakai riwayatnya. Tetapi di sisi Imam Syafi'i laisa bihujjah, tidak hujjah. Itulah khilaf tentang Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Dia mengambil daripada Zurarah bin Awfa. Zurarah bin Awfa Al-Amiri. Ini seorang yang thiqah. Thiqah Zurarah. Nasa'i kata thiqah, Ibnu Sa'ad, Ijli dan lain-lain pun kata thiqah. Dan dia ni mati tengah semaya. Zurarah tengah semaya. Zurarah semaya pagi, bila dia sampai kepada ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir. Bila ditiupkan sangkakala, maka pada hari itu maka fadzalika yawma idzin yawmun asir, hari itu adalah hari yang sukar, hari yang payah kepada manusia. Dia pun tersedu, semaya, sedu rebah situ, mati dalam semaya. Itu ceritanya. Ini Zurarah bin Awfa. Daripada Sa'ad bin Hisham, daripada Aisyah, daripada Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham bin Amir Al-Ansari Al-Madani, iaitu sepupu kepada Sayyidina Anas bin Malik, sepupu kepada Anas bin Malik. Imam Nasa'i mengatakan dia ni thiqah. Bukhari mengatakan dia terbunuh di bumi Mukran dalam berjihad untuk mengembangkan agama Allah SWT sampai ke Mukran, dia mati syahid di sana. Abu Bakar Al-Hazimi mengatakan Mukran itu nama satu kawasan, satu negeri di India, mati sana, pergi perang. Dia meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW diletakkan untuknya, sudah menjadi kebiasaan, diletakkan kana yudha'u lahu, kana yudha'u madhi istimrari, maknanya menjadi kebiasaan, selalu diletakkan begitu, disediakan untuk Nabi SAW air semaya dia dan siwaknya, berus gigi dia. Memang isteri dia tahu dah
Kalau pergi rumah mana-mana, rumah siapa pun, cadar selalu dah. Air untuk buat ambil air sembahyang dan buru gigi dia, cadar selalu. Dalam setengah riwayat dia sebutkan buru gigi tu dia bukan duduk tepat sekali dengan air tu. Buru gigi tu duduk tempat tidur dia. Dia letak sekali dengan tempat tidur dia. Situ dia letak. Bila dia bangun, dia bawa buru gigi dia pergi. Buru gigi. Ni disediakan. Tapi setengah-setengah tempat tu, setengah-setengah rumah tu, buru gigi dia disediakan di sana. Ada pula dalam riwayat yang lain disebutkan satu bekas untuk ambil air sembahyang, satu bekas untuk dia qada hajat, membersihkan diri daripada kalau dia buang air, dia guna. Dan yang ketiganya air untuk dia berus gigi tu, untuk dia berus gigi. Dia bubuh suku-suku isteri dia. Ada juga dalam riwayat disebutkan begitu. Boleh jadilah ketika-ketika ada bekas tu bubuh 3, kadang-kadang bubuh 1 saja. Tapi apa yang hendak ditekankan di sini ialah disediakan benda-benda ini untuk dia, disedia. Fa idza qama min al-lail, bila dia bangun pada waktu malam, takhalla, dia pergi ke tempat sunyi. Dia pergi ke tempat sunyi maksudnya untuk qada hajat. Dia pergi untuk qada hajat lah. Thumma staka, kemudian dia memberus gigi. Dia memberus gigi. Ni cuba kita tengok ni kan. Baru ni anda sudah sebut dah, iaitu tidak ada satu pun riwayat yang sahih dan jelas daripada Nabi SAW sendiri di mana sebelum sembahyang tu betul-betul dia gosok gigi. Tak ada. Tak ada. Dulu kita sudah bicara dan jumpa dah. Tetapi kalau ketika nak ambil air sembahyang ataupun sebelum ambil air sembahyang, memang banyak. Ni di antaranya. Di antaranya. Kemudian dia buru gigi. Buru gigi tu tak ambil sembahyang lagi. Lepas tu baru ambil sembahyang. Dia buru gigi. Buru gigi ketika tu. Ni memang banyak dalam riwayat. Memang banyak. Dulu kita sudah bincang dengan panjang dah masalah hak mana hak lebih kuat. Berus gigi ni termasuk dalam sunnah sembahyang ke ataupun sunnah wudu, sunnah wudu, ataupun sunnah din, agama, sunnah agama. Itu ada beberapa pendapat, kita sudah kemukakan sebelum ini. Kemudian dia berus gigi dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah lagi, tapi sanad ini tidak kuat. Sanad ini tidak kuat. Dalam setengah-setengah kitab dia kata hasan. Kalau hasan pun kena ingat bukan hasan li dzatih, tetapi hasan li ghairih di sini. Sebab apa? Ada seorang itu ada masalahnya, iaitu Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu Muhammad bin Kathir tak apa tu. Qala akhbarana Hammam bin Yahya bin Dinar, tak apa, an Ali bin Zaid. Cuba tengok kalau ada dalam kitab yang sama ni yang anda guna ni, boleh tengoklah di situ. Ali bin Zaid bin Jud'an an Ummi Muhammad, daripada ibu Muhammad, iaitu isteri kepada Zaid bin Jud'an. Zaid bin Jud'an, yang ni mak dia lah, mak Ali tu, mak Ali bin Zaid tu. Ummi Muhammad tu siapa? Isteri kepada Zaid bin Jud'an, ayah kepada Ali sini lah, Ali bin Zaid. Zaid tu ayah dia lah. Ni bini kepada ayah dia, yang ni ayah dia lah. Apa ni mak dia lah, sama ada mak tiri ke mak sebenar ke tak tahulah waktu tu. Namanya Aminah. Gitu. Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini perawi yang tidak sahih, perawi yang dhaif. Mana?
Dhaif dia ni. Dia meriwayatkan daripada Aisyah, tapi apa yang diriwayatkan oleh dia ni serupa dengan riwayat orang lain juga. Cuma hadis ini dikira dhaif sebab dia tu lah. Kandungan hadis tu tak apa, boleh pakai, serupa dengan orang lain juga. Semuanya ulama mengatakan hak ni wala nahar, itu tambahan itu tidak serupa dengan orang lain, tidak serupa dengan orang lain. Jadi Nabi SAW tidak tidur baik pada waktu malam atau pada waktu siang. Orang lain kata tak ada pada waktu siang. Bukan bermakna Nabi SAW tak tidur pada waktu siang, tapi dalam riwayat ni tak ada sebut waktu siang. Kalau mengikut riwayat ini, sama ada tidur pada waktu malam kau tidur pada waktu siang, kau bila bangun tu daripada tidur tu, dia akan berus gigi mesti. Ini menunjukkan Nabi SAW begitu mengambil berat tentang berus gigi tu, gosok gigi tu. Qabla an yatawadda'a, sebelum dia ambil air sembahyang berus gigi. Ini pun menyokong juga riwayat-riwayat lain yang menyebutkan Nabi SAW berus gigi tu sebelum ambil air sembahyang. Banyak sekali riwayat-riwayat seumpama ini. Hadis ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW berus gigi selepas bangun daripada tidur, sama ada dia nak sembahyang tahajud atau tidak. Kalau kita terima riwayat tengah hari itu, mana ada tahajudnya tengah hari? Bila bangun daripada tidur pada waktu siang, tak ada lah maksud nak berus gigi, tak ada nak sembahyang tahajud, tapi berus gigi juga. Ini menunjukkan bila bangun daripada tidur, tak kira lah dengan maksud nak sembahyang kau tidak nak sembahyang kau, memang sunat belaka berus gigi tu. Berus gigi tu molek. Lebih baik kalau kita berus gigi, kalau berus gigi berus biasa ni, berus sekarang ni, kalau acak-acak sangat berus pasal dia kerah tu, boleh jadi rosak juga gigi. Molek juga kalau kita berus hak biasa ni, hak sekarang ni, sekali kau sehari atau 2 kali. Selebihnya gunakan kayu sugi itulah. Kayu sugi ada khasiat dia. Selebihnya pada masa-masa lain guna itulah lebih-lebih kurang. Tidaklah maksud nak suruh cuci benar, tetapi lebih-lebih kurang secara sekali lalu guna tu belok juga. Sebab memang dia ada khasiat dia yang tersendiri, ada kelebihan dia yang tersendiri. Dulu yang kita bahas dulu, tidak nak menafikan kelebihan dia tu, tidak. Cuma bahas dari sudut lain. Dari sudut kelebihan tu, ada kelebihan tu, khasiat dia tu. Cuma adakah sunnah tasyri'iyah tu berkait dengan bahan benda tu? Tu je nak bahas dulunya. Dari segi khasiat dia tu memang diketahui bagus. Bahkan dia menjadi penawar kepada macam-macam penyakit tu. Menjadi penawar kepada macam-macam penyakit. Berkait dengan mulut tu memanglah penyakit-penyakit dada, penyakit-penyakit lain pun boleh jadi ubat juga tu, berus gigi tu. Pasal air dia, tapi cara guna dia kena ambil hak segar, jangan hak lama sangat, hak segar ataupun hak baru, masih baru lagi. Lepas tu bila guna, potong guna hak baru pula, ada basuh biar cuci molek. Begitulah cara. Kata-kata biar hacur tu, biar jadi bulu lah kita kata. Guna tu. Dan masih ada lagi rasa pahit-pahit dia. Itu molek. Molek. Baiklah. Ini riwayat seterusnya daripada Muhammad bin Isa. Qala haddatsana Husain. Qala akhbarna Husain. Daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, an abihi an jaddih, daripada ayahnya, daripada datuk. Muhammad bin Ali ambil daripada ayah dia Ali. Ali ni ambil daripada datuk kepada Muhammad. Ini ambil daripada ayah dia lah, iaitu Abdullah bin Abbas. Hal ni pun super banyak ni riwayat ni banyak dalam riwayat-riwayat Bukhari, Muslim pun ada, tapi sanad berlainan lah.
sanad berlainan. Ada sanad rendah sikit, tinggi sikit, ada macam-macam lah. Tapi kandungannya benarnya sama, benar sama. Tak apalah. Hadis ini hadis apa ni, dia dikemukakan secara an-anah, dan dia diriwayatkan oleh orang yang banyak melakukan irsal dan tadlis. Kerana itu ulama kurang puas hati lah, tapi itu bagi kita tak ada masalah, sebab hadis tu sendiri memang ada dalam riwayat-riwayat lain, sanad melalui sanad yang lain pun ada, tak jadi masalah. Habib bin Abi Thabit itu, dia ni thiqah, faqih, jalil, tetapi kathiral irsal wa tadlis, banyak melakukan irsal dan tadlis. Mana dia tidak royak orang atas dia tu, dia ambil daripada siapa. Kemudian cuba kita perhatiin, akhbarna Husain an Habib bin Abi Thabit an Muhammad bin Ali bin Abdullah, an, riwayat secara an-anah, mengikut ulama hadisnya tak berapa sedap tu. Boleh jadi ada orang lain di celah tu, di antara Habib bin Abi Thabit dengan Muhammad bin Ali tu ada orang lain. Dan kalau ada orang lain pun tidak salah dah, dia tu riwayat secara an-anah, tidak salah. Dia pula selalu melakukan tadlis, mana tak royak orang di atas dia, tak royak. Dia ni meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair hadis musta'adhah, hadis qiblah, dan hadis Ibn Umar tentang umrah Nabi pada bulan Rajab, dan Aisyah menafikannya, tak ada, Nabi tak buat umrah pada bulan Rajab. Riwayat dia lah juga. Dan satu hadis dalam bab doa, iaitu Nabi SAW doa, Allahumma afini fi jasadi, ya Allah afiatkan tubuhku, afiatkan tubuh badanku. Itu pun riwayat dia juga. Wajazam ats-Tsauri annahu lam yasma' minhu. Wajazam ats-Tsauri annahu lam yasma' minhu wa innama huwa Urwah al-Muzani. Dia ada dikatakan dia riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, tetapi Tsauri kata tak, dia mati-matian, dia kata tidak, dia tidak ada dengar daripada Urwah bin Az-Zubair. Dia hanya mendengar daripada Urwah lain, Urwah al-Muzani. Urwah al-Muzani. Dan Urwah al-Muzani tu orang tidak kuat. Ini mengelirukan apabila sebut Urwah, orang ingat Urwah bin Az-Zubair, padahal tidak. Begitu juga sekumpulan ulama sependapat dengan Tsauri dalam masalah ni. Tak apalah. Abu Daud dalam kitab dia yang akan datang kita akan jumpa, dia bela, dia tidak seperti Sufyan Ats-Tsauri, bahkan dia mengatakan Habib bin Abi Thabit ini ada, memang sabit meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair dan juga Urwah al-Muzani, ada kedua-duanya sabit. Kerana itu bagi Abu Daud dia boleh dipakai, bukan tak boleh dipakai. Dia dari segi umum, secara umumnya thiqah hujjah. Tetapi Imam Bukhari kata dia tak dengar apa satu pun daripada Urwah bin Az-Zubair. Dia mengikut Imam Bukhari, khilaf lah. Tirmizi meriwayatkan daripada Bukhari, lam yasma' min Urwah bin Az-Zubair syai'an, dia tak ada dengar apa-apa pun daripada Urwah bin Az-Zubair, tak ada. Walaupun setengah-setengah ulama mengatakan ittifaq, dia tak ada dengar daripada Urwah bin Az-Zubair, tapi tak kena apabila katakan ittifaq, sepakat ulama kata dia tidak dengar. Sebab apa? Abu Daud sendiri mengatakan dia ada dengar daripada Urwah bin Az-Zubair. Ini masing-masing ijtihad lah. Imam Bukhari kata tak dengar. Sufyan Tsauri kata tak dengar. Abu Daud kata tak, ada dengar, sabit. Ini masalah khilaf lah. Tetapi ini tidak diriwayatkannya daripada Urwah tu. Ini dia riwayat daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas.
Dia ni Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas tak ada dengar apa-apa daripada datuk dia. Datuk dia tak ada dengar. Dia tak ada dengar apa-apa daripada datuk dia. Siapa dia? Abdullah bin Abbas tu lah. Tak ada dengar. Tak ada jumpa pun. Setengah ulama mengatakan tak ada jumpa pun dengan datuk dia. Dia hanya dah ambil daripada ayah dia, iaitu Ali bin Abdullah bin Abbas. Daripada ayahnya, iaitu Ali bin Abdullah bin Abbas, thiqah, abid, qalilul hadis, seorang yang thiqah, abid, ahli ibadat. Hadisnya tak banyak, tidak banyak meriwayatkan hadis. Daripada datuknya Abdullah bin Abbas lah cerita ni, iaitu dia kata saya bermalam, saya tidur pada waktu malam dekat Nabi SAW. Di mana ni? Bila Nabi SAW pergi ke rumah mak saudara dia Maimunah. Isteri Nabi SAW yang bernama Maimunah itu adalah mak saudara dia. Ketika Nabi SAW pergi ke rumah Maimunah, situlah ketika itulah dia pergi dengan maksud nak tengok bagaimana keadaan malam Nabi SAW pada waktu malam. Dia pergi tidur dekat lah, tidur dekat sekali. Bila dia sedar daripada tidur dia, dia kata ni, bila Nabi SAW sedar daripada tidur dia, ata tahurahu, dia pun pergi kepada air semaya ni yang disediakan untuk dia. Air semaya itu disediakan oleh isteri dia. Ini menunjukkan bahawa suami boleh mendapat khidmat isteri, dan isteri itu patut jaga apa-apa yang suami ambil berat, apa-apalah, walaupun benda tu kecil pada isteri kecil, tetapi kalau bagi suami itu dia berat sangat, ambil berat sangat, misalnya congkak gigi ke, dia selalu lepas makan dia congkak gigi, kena ambil berat benda-benda seumpama itu. Sebab kadang-kadang dia tidak berasa berat. Inilah masalah rumah tangga tu, kena terbeak pesen terbeak. Ada juga bini pesen terbeak lah ke mana? Kalau tutup apa-apa tak kemah. Tak kemah ke mana? Tutup kelambu tak kemah. Lepas tu masuk nyamuk misalnya. Yang si suami ni tak boleh, jenis kemah. Misalnya. Maka itu boleh jadi benda-benda perkelahian lah. Boleh jadi punca perkelahian. Kadang-kadang dia tak seroyak tu sebab tu mudah nak marah, berbelebel misalnya, ataupun takut serati, lama dia duduk tak puas hati semua. Tak apa, boleh royak, kita boleh royak benda ni, dan dia boleh berkhidmat kepada suami dia, sepatutnya begitu. Ini makna disediakan. Siapa yang menyediakan? Isteri dia lah, tak ada orang lain dah, isteri dia. Fa akhadha siwakahu fastaka, maka Nabi SAW pun ambil berus gigi dia, lalu gosok gigi. Ambil berus gigi dia, ada gosok gigi. Dalam riwayat Hakim ada disebutkan bahawa Nabi SAW ambil berus gigi dia daripada bekas air. Maknanya dia rendam berus gigi dia tu, dia rendam dalam air nak suruh lembut. Ada dalam riwayat lain. Ini pun satu cara juga. Tetapi kalau berus gigi itu tidak perlu direndam, tak perlu rendam lah. Ni hak perlu rendam ni, jenis kayu, perlu rendam. Dia rendam supaya apa? Supaya jadi lembut kayu. Tapi dalam riwayat Nasa'i melalui riwayat Humaid bin Abdurrahman daripada seorang sahabat Nabi, dia kata thumastalla min firashihi siwakan fastaka, kemudian dia pun cabut berus gigi dia tu daripada tilam dia. Maknanya dia letak bawah lembek dia lah, seperti yang disebutkan tadi, anda sudah sebut dah tadi. Ada riwayat yang menunjukkan dia letak dekat tidur dia berus gigi, dia ambil tu. Ada juga. Ini menunjukkan ada ketikanya dia letak situ, ada ketikanya dia letak sana. Boleh jadilah, moga banyak, moga nak hari kan, cerita nak harinya ada gitu, ada gini. Ada pula diletakkan 3 bekas seperti sebut tadi. Ada untuk minum ada juga dalam setengah riwayat, untuk minum, untuk berus gigi.
dan untuk bersuci. Untuk minum ada juga sedia. Jadi kalau diperlukan, ya lah, tak perlu disediakan lah. Tapi adakah semua sentiasa lagu ni? Tidak juga. Riwayat-riwayat yang berbeza-beza ni kita boleh pakai atas dasar keadaan ataupun masa yang berlainan. Masa yang berlainan. Dia pun ambil buah gigi dia, fastaka, lalu gosok gigi, wa tawadda'a. Lepas gosok gigi tu ambil air sembahyang. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW bergosok gigi ni sebelum ambil air sembahyang. Fastaka thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian dia pun baca ayat-ayat ini. Dia baca derahlah. Baca derahlah, sebab tu Ibnu Abbas dengar. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya ayat. Mana ayat-ayat ni dia baca. Dia baca sesuai sekali tengah malam. Kemudian kalau baca ni pula pada orang ngaji pula, sebab Nabi SAW orang yang mengaji tentang ilmu alam, ilmu falak, cakrawala, lagilah terasa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang yang berfikir tentang kejadian langit dan bumi tengah malam tu, bila tubik tengok bintang, apa bulan, apa macam-macam lah. Kenapa? Bagi orang-orang yang berfikir, semua itu adalah tanda-tanda besar bagi orang-orang yang berfikir. Pada kejadian langit-langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, benar-benar ada tanda-tanda yang besar kepada orang-orang yang berfikiran. Iaitu siapa dia? Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Tuhan kami, Engkau tidak jadikan semua ini dengan sia-sia. Tidak sia-sia Tuhan jadikan langit bumi. Terasa benarlah kalau baca. Maknanya bangun tengah malam tu nak suruh mikir. Kalau kita mikir, kita tidak ada asas ilmunya, tak nampak, tak berasa kebesaran. Tapi kalau kita ada ilmunya, Allah, terasa benar. Terasa benar lah. Bukan sia-sia Allah SWT buat, betul-betul menjadi tanda kepada orang-orang yang berfikiran. Kalau pandai pun, kalau tidak mengaji bahagian itu tidak terasa. Tetapi kalau mengaji, terasa lah. Betapanya kekuasaan Allah SWT. Itu kaitan bangun tengah malam baca, sehingga hampir dia menghabiskan surah itu. Ataupun ini syak perawi orang panggil, au khatamaha. Perawi ni syak, au khatamaha, ataupun dia menghabiskan surah ni sampai habis baca surah. Thumma tawadda'a, kemudian dia mengambil air sembahyang. Lepas pada baca ayat tadi, barulah ambil air sembahyang. Barulah ambil air sembahyang. Dia baca ayat ni dulu. Inilah mengikut riwayat kebanyakan baca ayat. Ini menunjukkan bahawa baca Quran itu dalam keadaan berhadas, tidak ada air sembahyang, boleh baca Quran. Berhadas, hadas kecil lah, boleh. Sebab Nabi SAW jelas di sini tidak mandi junub apa tidak. Dia bangun sebelum sembahyang tu, dia ambil air sembahyang saja. Ini menunjukkan dia berhadas kecil sahaja. Dalam keadaan seseorang itu berhadas kecil, dia boleh baca Quran dengan ittifaq ulama. Adalah seorang dua ulama yang kata tak boleh, hadas kecil pun tak boleh nak baca Quran. Nak baca, bukan pegang nak baca tu pun tak boleh. Tapi itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat kebanyakannya jumhur ulama ialah boleh baca. Boleh baca. Seperti Nabi SAW baca di sini. Boleh baca. Summa tawadda'a, kemudian baru dia ambil air sembahyang. Fa'ata musallahu, dia pun pergi ke tempat sembahyang dia. Fa shalla rak'atain, dia pun sembahyang 2 rakaat. Lepas tu kemudian pergi pula ke tempat tidur dia. Kalau kita tengok di sini, tak tidur mana ni tengah malam ni? Tak tidur mana? Berapa kali bangun? 2-3 kali bangun. Lagu tu dia buat. Setiap kali bangun tu buru gigi pula. Buru gigi semacam.
Pergi ke tempat tidur, lepas tu dia tidurlah selama mana yang dikehendaki Allah. Beberapa ketika lah tidur, beberapa ketika lepas pada tu bangun pula buat lagu tu pula. Lagu tu lah dia lakukannya. Tak ni saat ni dalam riwayat saat ni hatta qaraba an yakhtimas surah au khatamaha. Ada dua tu syak perawi tu, hampir dia menghabiskan surah itu ataupun dia menghabiskan surah itu, baca sampai habis. Ini ni syak siapa? Au syak perawi tu apa? Nak menyatakan perawi ni tidak pasti apa mana ni. Abdullah bin Abbas kata dia apa ni, hampir dia menghabiskan surah ke ataupun memang habis baca surah. Ini syak perawi. Siapa yang syak itu? Yang syak itu ialah Husain. Bukan syak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak syak. Sebenarnya ni Ibnu Abbas cerita ni hatta qaraba an yakhtima surah au khatabaha. Ini bukan Ibnu Abbas yang syak, tetapi perawi di bawah dia. Ada kalanya yang syak itu sahabat tu sendiri, orang mula-mula ambil hadis itu. Syak dah pada dia. Kita nak tahu siapa syak, siapa tidak syak ni, kena tengok riwayat yang lain. Sebab dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas tidak syak, menyebutkan Nabi SAW baca sampai habis. Ini menunjukkan syak di sini ni bukan berlaku pada Ibnu Abbas, tapi berlaku pada orang lain. Berlaku pada orang lain. Baiklah, lepas tu seperti tadilah. Kullu dzalika yastaku, setiap kali bangun tu berus gigi, wa yusalli rak'atain, dua rakaat sekali sembahyang. Lama pula tu, dalam riwayat lain disebut lama, rukuknya, sujudnya lama. Lepas pada tu akhir sekali barulah dia sembahyang witir. Lepas pada sembahyang witir tu barulah bangun seterusnya tu bangun untuk subuh dah lah, untuk subuh. Dalam Muslim, riwayat Muslim, dia witir, kemudian dia membuat witir ataupun mengerjakan sembahyang witir. Wa fi Muslim, dalam Muslim, au tara bi thalathin, Nabi SAW mengerjakan witir dengan 3 rakaat. Dalam Muslim ada sebut gitu. Masalah 3 rakaat ini, 3 rakaat dengan 2 salam ke atau 3 rakaat dengan 1 salam, khilaf di antara ulama. Khilaf. Mana-mana pun tak apa, ada belaka tu. Ada belaka. Qala Abu Daud berkata, ini dia nak cerita tentang perawi dia ni. Warawahu Ibnu Fudail an Husain. Sini Imam Abu Daud kemukakan di sini Muhammad bin Isa ambil daripada Husain tu ambil daripada Husain. Imam Abu Daud sebutkan seorang lagi selain daripada Husain yang ambil daripada Husain, iaitu Ibnu Fudail. Ibnu Fudail mengambil daripada Husain. Dia katakan adalah riwayat dia beza dengan riwayat Husain tadi. Fatasawwaka wa tawadda'a wa huwa yaqul, begitu. Nabi SAW berus gigi dan mengambil air sembahyang sambil dia membaca. Jadi dia baca ayat ni, bila-bila dia ambil air sembahyang sambil, bila-bila dia ambil air sembahyang, dia gosok gigi, wa tawadda'a, dan ambil air sembahyang, wa huwa yaqul, sambil dia baca hak ni. Sambil dia baca hak ni, dia duk buat hak tadilah. Hatta khatama surah, sehingga habis surah baca. Ini jelas Imam Abu Daud nak cerita gap ya, ada beberapa perkara. Dia mari ni riwayat Ibnu Fudail daripada Husain. Nak ayat beza riwayat Ibnu Fudail daripada Husain dengan riwayat Husain daripada Husain. Riwayat Husainnya apa dia? Iaitu Nabi SAW ambil buah gigi dia pun gosok gigi. Kemudian lepas pada gosok gigi tu, baru dia baca ayat ni. Kemudian lama pula lepas pada tu baru dia ambil air sembahyang. Itu beza dia. Hak ni dah Ibnu Fudail dia kata dia ambil buah gigi dan ambil air sembahyang.
Boleh jadi bau gigi tu belah-belah ambil air semaya. Dah baca ayat ni pun belah-belah ambil air semaya tadi. Itu beza dia satu. Dalam riwayat Usaim tadi dia ada syak perawi, iaitu sehingga hampir Nabi SAW menghabiskan surah itu atau menghabiskannya. Dalam riwayat Ibnu Fudail ini tak ada syak. Dia kata sehingga Nabi SAW menghabiskan surah tu. Tak ada syak. Itu bezanya. Beza. Nak banyak beza ni, Imam Abu Daud buat mari suku sebagai peringatan kepada kita daripada seorang tok guru anak murid berbeza. Riwayat Ibnu Fudail tanpa syak, iaitu Nabi SAW baca sampai habis surah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, gosok gigi dan ambil air semaya. Masa tu dekat, boleh jadi sekali belah-belah gosok gigi tu, belah-belah ambil air semaya ketika koma tu gosok gigi. Boleh jadi. Wa huwa yaqul, sambil dalam keadaan dia baca ayat ni. Yang ni belah-belah ambil air semaya tu nak baca ayat tak apa juga. Berdasarkan riwayat ni, itu beza dia. Itu sebab dia buat mari hari ni. Tetapi ada juga ulama pertikaikan riwayat ini. Dia kata dalam riwayat kebanyakannya tak ada acak kali bangun ni. Sekali dia bangun. Lepas tu semaya ni banyak rakaat ni sekali. Tapi dalam riwayat ni tak apa juga, boleh kita terima juga. Maknanya perawi dia tu tidaklah teruk sangat, boleh dipakai. Ada ulama mengatakan ini bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Iaitu Imam Nawawi di antara yang beberapa begitu. Dia kata riwayat ini bercanggah, menyalahi riwayat-riwayat lain. Tentang sembahyang dia beberapa kali dia celah-celah bangun, tidur bangun. Dia celah-celah tadi tu bercanggah tu kata dia. La'allahu sadara anhu an ghaflah min ar-riwayah. Barangkali perawi ni leka kata dia. Sehingga dia menyebutkan riwayat begini. Tetapi Imam Nawawi sebut itu dibantah oleh ulama lain. Dia kata tidak. Boleh jadi beberapa kali berlaku, sebab ada dalam riwayat yang lain yang kuat juga selain daripada hak ni, yang menyebutkan beberapa kali tu tidur bangun. Setiap kali bangun tu buat macam tadi. Ada juga riwayat yang lain. Dengan sebab tadi riwayat ni boleh diterima lah, boleh diterima. Tidak kata apa ni, riwayat ini syadz kah, riwayat syadzah kah, tidak termasuk dalam itu. Daraqutni juga kritik. Di antara yang Daraqutni kritik hak ni, iaitu kata dia muttarib, tidak tetap. Kadang dalam setengah riwayat lagu ni, dalam setengah riwayat lagu ni. Sedangkan masih boleh lagi kita jamak lagi di antara riwayat-riwayat itu. Dengan sebab itu tak apa, boleh dipakai. Kemudian riwayat daripada Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala haddatsana Isa qala haddatsana Mis'ar an al-Miqdam bin Shuraih an abihi, daripada ayahnya yakni Shuraih, dia tanya Aisyah, apakah perkara yang mula-mula Nabi SAW buat bila dia masuk dalam rumah? Bila masuk dalam rumah dia buat kat dia. Aisyah kata berus gigi. Maknanya ini pun menunjukkan begitu sekali dia menjaga kesihatan gigi dia, mulut dia, kebersihan mulut dia, begitu sekali. Sehingga kalau masuk dalam rumah mula-mula sekali iaitu bergigi. Baiklah, salah seorang perawi dalam hadis ini, dalam sanad ini, iaitu Mis'ar Abu Salamah Al-Kufi, thiqah, sabtun, fadil. Mana seorang alim yang kemah dan boleh dipercayai. Tetapi dia ni murji', berfahaman murji'ah. Sehingga Sufyan tak pergi semaya bila dia mati, pasal fahaman irja' dia. Fahaman irja'. Mis'ar bin Kidam.
Tetapi yang betulnya dia ni boleh dipakai, perawi yang bagus, baik, ulama-ulama terima. Cuma kita kena faham Murji'ah tu apa dia. Murji'ah tu dia ada dua golongan. Satu Murji'ah Ahlus Sunnah. Murji'ah Ahlus Sunnah ni bukan dia saja, Imam Abu Hanifah pun disebut orang sebagai murji' juga. Murji'. Murji'ah ni kalau hak salah tu lagu ni. Yang ni iman ni tidak terjejas dengan maksiat. Dosa besar ke dosa kecil ke buat lah apa-apa tak jadi apa. Kalau seorang tu beriman, asal dalam hati beriman, tak kira, tak akan jadi kafir dia orang tu. Buatlah, ucap lagu mana pun, semua berhala. Misalnya dia berlakon misalnya, semua berhala, tak jadi kafir. Mengikut Murji'ah ni, dia ucapkan kalimah kufur, tapi hati dia tak terima. Dia sebut saja, tidak jadi kafir. Buat maksiat setara mana pun tak jadi apa, masuk syurga semacam. Mudah syurga tu bagi dia, asalkan Islam masuk syurga. Maksiat tak jadi apa. Ni bahaya juga, faham lagu ni bahaya juga. Sebab apa? Orang pasal sedar hati, bila Islam tak apa, tak apa, maksiat lah mana pun tidak menjejaskan iman dia. Iman dia boleh menolak, iman tu benda kuat besar lah. Boleh menghindarkan dia daripada neraka, tak masuk neraka lah seseolahnya. Ni mengikut pahaman mereka. Itu Murji'ah yang tak betul. Murji'ah yang tak betul. Ada satu lagi Murji'ah Ahlus Sunnah. Ni kalau Mis'ar dan orang lain yang diterima, perawi-perawi yang diterima, ulama-ulama, kalau dikatakan dia ni Murji'ah, tapi kenapa diterima? Jawabnya kerana Murji'ah hak satu lagi. Murji'ah hak satu lagi, iaitu Murji'ah Ahlus Sunnah. Dia Murji'ah Ahlus Sunnah ni dia kata iman itu dalam hati saja. Iman tidak boleh dibahagi. Iman tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itu Murji'ah Ahlus Sunnah. Imam Abu Hanifah faham lagu tu. Yang bertambah berkurang itu kesan iman. Kesan iman ataupun hasil buah iman. Iman tu sendiri tak. Iman serupa. Dia tidak boleh lebih, tak boleh kurang. Ini fahaman dia. Panjanglah pulaknya kalau kita nak bincang masalah tu, panjanglah. Kalau kita baca dalam kitab Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar, di situ pun sudah nampak dah maksud dia. Dan maksud dia tidak bercanggah, tidak lari, tak serupa dengan orang lain juga. Cuma dari segi kira-kira saja beza tu. Hakikatnya sama, Dia pun tidak kata orang yang melakukan maksiat ni tak masuk neraka, tak. Dia pun tidak kata juga kalau orang ni buat sesuatu perbuatan yang syirik, tidak menjejaskan iman dia, tak. Menjejaskan, serupa dengan orang lain juga. Sebab itulah ini orang panggil Murji'ah Ahlus Sunnah. Cuma dia kata iman ini hati, dalam hati, tasdiq bil qalb, itulah hakikat iman, tidak lebih tidak kurang. Tidak lebih tidak kurang, tak boleh lebih tak boleh kurang. Dia kata iman itu iman dengan arti mu'man bihi. Itu yang disebutkan dalam Al-Fiqhul Akbar, dengan arti apa yang perlu dipercayai. Hak tu tak ada lebih tak ada kurang, tak ada lebih tak ada kurang. Yang ni kita kena percaya Muhammad itu Nabi yang terakhir. Kita kena percaya. Siapa? Siapa dia pun percaya lagu tu belakang. Tidak kata wali kena percaya lagu lain. Orang ngaji kena percaya lagu lain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang malaikat kau, tentang ketuhanan lain-lain. Tidak. Siapa aja ada segi benda yang kena percaya. Syurga ada dah. Syurga ni untuk balasan, sebagai balasan kepada orang-orang yang baik. Siapa? Dia percaya, kena percaya. Syurga neraka tu kena percaya. Malaikat pun percaya lagu tu, semua percaya lagu tu. Tidak kata Jibril, malaikat lebih tu dia percaya lagu lain. Tak serupa. Itu makna iman itu tidak lebih tidak kurang dari segi mu'man bihi. Iman dengan arti mu'man bihi, yakni apa yang dipercayai itu, tidak lebih tidak kurang. Tapi dari segi kaifiat imaniyah, orang ni percaya benda tu, rukun iman tu, rukun Islam 5 tu, serupa juga percaya. Tak boleh kata orang ni rukun Islam, orang ni 5 rukun Islam, tak ada lah tu, serupa. Tapi dari segi kesan kepercayaan tu
kaifiat dia tak sama. Itu tak sama. Itu dari segi kaifiat, bukan hakikat. Hakikat iman sama. Kalau tak ada tu tak ada. Tak ada lah. Tidak beriman seseorang. Dia beza sikit lah. Beza, tapi dia tidak super murjiah kita sebut tadi, dengan arti amalan ini tidak menjejaskan iman seseorang. Tidak macam tu. Dia pun kata kena buat amalan juga. Allah SWT nak tengok amalan apa. Serupa juga dari segi dari segi zahirnya serupa. Adapun orang lain kata iman itu murakkab, bukan basit. Iman itu murakkab. Iman itu mana? Tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. 3 itu makna iman. Mana membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah, dan membuktikan dengan anggota kita. Itu makna iman. Demon ni dia tidak percaya kita. Iman tasdiq bil qalb saja, hak tu. Hak lain ni adalah kesan buah dia. Tetapi pada hakikatnya lebih kurang je. Dia pun kata kalau tak sembahyang tak boleh juga, dosa besar, supaya tu lah. Ada pun buat murjiah tadi, tidak lagu tu. Hak murjiah sengoti. Ini termasuk dalam murjiah ahli sunnah lah kita kata. Sebab itulah kita kena faham dalam kitab-kitab hadis ni. Kalau dia perawi dia tu murjiah, kita kata dalam kitab-kitab hadis ni orang-orang sesat pun ada juga. Syiah pun ada. Dia Syiah tu Syiah lain. Syiah mana? Syiah ni banyak. Syiah mufaddilah. Kalau murjiah ni, enggak murjiah ni Imam Abu Hanifah orang panggil murjiah. Siapa dia tak terima dia? Baiklah. Ini menunjukkan bahawa kelebihan bersugi ataupun berus gigi itu pada setiap waktulah ambil berat tentang gigi itu. Hadis ini dalam setengah-setengah nuskhahnya tidak ada. Hadis ini boleh jadi dalam kitab tu tak ada, tak jumpa ni. Memang dalam setengah-setengah kitab tak ada, tapi dalam nuskhah yang kita baca ni ada. Ada. Itu perbezaan nuskhah lah. Setengah-setengah ulama kata riwayat Lu'lu'i sebenarnya tak ada. Ni ada ni ambil daripada riwayat Ibnu Dasah. Tapi dalam riwayat cetakan Mesir, ni dia masuk, boleh jadi cetakan Mesir tu pun banyak juga. Dalam dia tak sebut cetakan mana ni. Dalam matan ni, dalam babur rajul yastaku bisiwaki ghairihi, situ sebut hadis ni, bukan sini. Dalam bab sudah berlalu dah. Aku mana-mana pun ada lah dalam setengah-setengah nuskhah tu ada lah, seperti di sini ada. Apa ni? Dalam riwayat yang lebih panjang begini disebut, iaitu Nabi SAW masuk ke dalam rumah dia tak kira pada waktu malam ke pada waktu siang ke dia bergigi. Begitu juga kalau dia bangkit daripada tidur pada waktu malam dia bergigi. Dia keluar ataupun dia masuk ke dalam rumah dia bergigi. Dan dalam Sahih Muslim dengan panjang lebar dia sebutkan hadis ini. Bermakna hadis Husain tadi yang kita baca tadi adalah riwayat ringkas itu, riwayat ringkas. Riwayat ringkas Husain tadi pendek, riwayat ringkas. Ini cerita lain pula, Tapi dalam tu ada sebut juga Nabi SAW bila masuk ke dalam rumah bergigi selalu. Bab fardil wudu. Yang ini kemestian berwudu. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abil Malih, daripada ayahnya Abil Malih bin Usamah bin Umair. Abil Malih bin Usamah bin Umair, ayah dia tu dia ambil daripada ayah dia. Siapa dia? Namanya Usamah. Bukan Usamah bin Zaid tu, dah, ni Usamah bin Umair, tak lain.
Usamah bin Umair ni orang yang meriwayatkan hadis daripada dia hanya anak dia seorang. Dia ni sahabat. Usamah bin Umair adalah seorang sahabat Nabi SAW, tetapi yang meriwayatkan hadis daripada dia anak dia sahaja. Ini yang pelik. Inilah riwayat Abul Malih. Dia anak dia saja ambil riwayat daripada dia. Apa dia kat sini? Lepas tu ni banyak dalam kitab-kitab lain pun ada berlaku ni hadis ni. Cuma Imam Abu Daud bagi dengan sanad dia, orang lain bagi dengan sanad dia, sahih berlaku lah. Riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah min ghulul, hasil daripada harta ataupun pendapatan yang haram. Itu makna dia. Allah tidak menerima sedekah daripada hasil pengkhianatan, khianat. Dan Allah tidak menerima sembahyang bi ghairi tuhur, tanpa seseorang itu bersuci. Ini tak terima. Tak terima lagu mana? Tak terima sedekah ni. Tak terima sembahyang tanpa bersuci. Tak terima sembahyang tanpa bersuci, maknanya tak sah, tak jadi sembahyang. Nak boleh pahala tak boleh, kau tak boleh ya? Tidak sah. Ada juga qabul ni, dalam hadis qabul, terima tu dengan arti terima untuk diberi pahala. Terima sebagai sah tu terima, tapi terima untuk diberi pahala tidak. Itu tidak. Terima untuk diberi pahala tak ada. Ada juga dalam hadis. Misalnya dalam hadis man ata arrafan lam tuqbal salatuhu 40 sabahan. Sesiapa yang pergi jumpa dengan tukang tenung, tok nujum, tidak diterima sembahyangnya 40 pagi. Dah tak terima. Jadi dah tak terima, katakanlah tak sah orang ni pergi dekat tok nujum, lepas tu balik dah tak terima 40 pagi. 40 pagi itu sama ada 40 pagi sembahyang subuh saja ke, ataupun 40 pagi itu maksudnya 40 hari, seperti mana dalam riwayat yang lain 40 hari. Dah tak terima. Jadi kalau kita sembahyang pun dah tak terima, pakai tak sembahyang gitu ke? Tak ada siapa pun kata lagu tu. Dia kena sembahyang juga. Tak terima tahu mana? Tak terima dengan arti untuk diberi pahala. Sembahyang tu sah. Ni qabul ada dua makna. Satu qabul ijabah ijza', satu lagi qabul isabah orang panggil. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Itu pun sama je kan. Tapi hadis itu hadis dhaif tu. Tak boleh jadi hujah. Tak boleh jadi hujah. Baiklah. Ni misalnya man ata'arrafan tadi. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat, orang dia berdebu-debu, pakaiannya tidak terurus, duduk tangan Allah begitu, yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi ya rabbi. Tapi Tuhan tidak terima. Sebab apa? Makanan dia, pakaian dia, minuman dia dan apa-apa lagi semua ni haram berlaku. Mana Tuhan tidak terima. Tidak terima tu, tidak terima doa dia. Kalau dia berdoa pun tak jadi. Tapi sembahyang dia sah. Bukan bermakna orang kalau makan haram tak payah sembahyang, sembahyang pun tak jadi, tak sah. Tak ada sama dia kata lagu tu. Sebab banyak hadis-hadis yang menunjukkan itu tak terima di situ, tak terima isabah dengan maksud nak beri pahala, tak ada pahala. Adapun sini sembahyang tidak diterima tanpa sembahyang, tak terima ijza' atau tak terima ijabah, orang panggil qabul ijabah ataupun qabul ijza'. Ini terima dengan arti tak sah, tak boleh sembahyang pun sia-sia kalau tak ada air sembahyang, sia-sia. Tuhan tak terima sembahyang, tidak melepaskan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Tapi kalau orang tadi dia curi ke pakaian dia tu, dia pakai sembahyang, dia sembahyang pakai baju kain hok curi sana,
dia tetap bertanggungjawab sebagai seorang Islam, kena semaya. Kena semaya. Semaya dia tu sah. Tapi haram dalam keadaan dia pakai hak haram tadi, pahala tak ada. Saya tak terima tu, tak ada pahala. Begitu juga kalau kita buat sesuatu kebajikan lah. Kita buat sesuatu kebajikan daripada duit yang haram, Tuhan tidak terima. Tak terima tu di sini iaitu tidak sah, tak jadi sebagai sedekah. Maka bila tak jadi sebagai sedekah tak ada pahala, tak ada pahala. Supaya juga tak jadi sebagai sembahyang. Bila tak jadi sebagai sembahyang, pahala tu jauh lagi lah. Kalau hak jadi dah pun boleh tentu lagi boleh pahala tu. Pahala tu perkara nombor 2. Kalau hak jadi dah boleh tentu lagi boleh pahala. Apatah lagi kalau hak daripada asal lagi tak jadi dah. Ini menunjukkan yang kita nak buat kebajikan, nak apa ni, dia kena harta yang baik-baik. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Dalam Quran kata, belanjakanlah daripada hasil usaha kamu yang baik-baik. Tuhan tidak beri belanja hak tidak boleh. Sinilah dalam hadis ni menjelaskan maksud ayat itu. Hak belah mana hak tidak boleh, hak tidak tayyibat ma kasabtum tu, hasil usaha kamu yang baik, hak tidak baik tu lagu mana? Hak inilah min ghulul. Ghulul itu asalnya khianat dalam harta rampasan. Dia pergi perai boleh harta ghanimah, harta rampasan perai tu kalah orang kafir lah kita, maka bolehlah harta ghanimah. Dia ambil harta ghanimah tu sebelum dibahagi oleh imam, oleh ketua, sebelum bagi. Itulah ghulul itu. Itulah orang panggil khianat. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dalam Quran pun ada sebut, sesiapa yang berkhianat dia akan bawa hak dia khianat tu pada hari kiamat nanti, dia akan bawa. Dalam hadis disebutkan kalau dia berkhianat tu, dia awak lari tu unta, dia duk pikul unta tu duk bunyi unta lah. Kalau dia awak lari tu, awak lari lembu, bunyi duk tebah lah. Kalau awak lari kambing duk tebak, duduk atas tekak, dia tak boleh, tak cakap nak lepas, tak lepas. Dalam hadis ada disebutkan begitu. Ini ghulul. Nak ceritanya ghulul ni dia ikut serta juga, dia pergi perai juga, dia ada hak juga kiranya, tetapi hak itu belum dibahagi. Setara tu pun Tuhan tak terima. Kalau dia nak sedekah hasil hak tu, apatah lagi kalau dia ambil curi langsung, memang tidak ada hak dia langsung di situ, lagilah tak terima. Ni nak cerita apa dia buat contoh ni ghulul, sebab dia nampak zahirnya dia pergi juga. Hak dia tu ada, tapi hak dia tu masih musya', masih umum, tak tentu hak mana lagi. Tak boleh. Maknanya kalau kita makan gaji, kita nak ambil dulu lagi gaji, nak curi gaji tak apa, kita kira kita kerja, tak boleh lah betul. Tak boleh. Sebab kita tak tahu orang atas kita tu nak buat apa, hak mana lebih utama, nak beri ke siapa, hak mana lebih utama, nak pilih hak mana, beri hak ni, kita tak tahu. Kalau selagi tidak dibahagi, masih belum hak kita lagi. Ni maknanya Tuhan tak terima sedekah min ghulul. Nak kewajikan, bukan sedekah saja, hak benda lain, nak pergi Mekah, nak benda-benda kebajikan lah. Nak agar dia lagi benda-benda hak molek-molek, Tuhan tak terima. Sebab kalau duit haram Tuhan tak terima. Ni maknanya tak terima, tak sah, tak jadi. Gitu. Sebab itulah dengan adanya perkara-perkara macam ni, dia timbullah kesedaran apa yang dimaksudkan tayyibat itu, rezeki yang baik-baik itu. Ambil beratlah. Kalau tidak, kalau semua boleh, tak apa berlaku. Begitu. Tuhan tak terima sedekah min ghulul. Ghulul itu maknanya hasil hak haram. Haram itu sama ada dengan usaha yang tak betul, yang tidak syar'i, syarat tidak iktiraf. Misal PT kita, memang PT kita tahu di bank tu, tapi hak riba, hak kita, tu orang panggil berdasarkan akad yang fasid. Akad tu tak betul, memang tak boleh buat tu. Tu pun tak boleh juga. Tak boleh nak sedekah, hak riba tak boleh. Ataupun
dengan tanpa akad, misal curi ke, rampas orang, menipu orang ke, apa semua, itu pun serupa juga, sama ada dengan akad ataupun tidak akad. Akad tadi, akad yang tak betul, yang tidak diiktiraf oleh syarak kata hak tu hak haram. Seperti jual beli yang tak betul, apa ni, sewa menyewa atas perkara maksiat, serupalah. Tahu dah orang nak sewa ni nak buat benda lagu ni maksiat, bui macam sewa, serupa. Hasil pendapatan yang haram, gulul belaka tu, serupa. Cuma masalah tadi tubiklah masalah tadi. Masalah lepas tu lah ke mana duit di bank. Padahal dah tak boleh sedekah tu, tak terima. Kalau lock dalam bank tu, kau sedap dia, kau kemah, kau kuat bank tu. Kalau ambil tak boleh nak makan, muka riba. Nak makan tak boleh, nak sedekah tak boleh. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan sesiapa yang guna duit haram, lepas tu dia sedekah dengan niat nak dapat pahala, jadi kafir orang tu. Jadi kafir. Sampai setara tu mana tak boleh. Tak boleh. Sebab itu dia kata, hatta qala ba'd ulama inna man tasaddaqa bimalin haram yarju thawab kafara. Jadi kafir. Tak boleh. Lepas tu nak guna sendiri tak boleh. Nak ala ke mana? Nak bakar termasuk dalam idha'atul mal, mensia-siakan harta benda waktu hai bagi, mensia-sia. Macam-macam pendapat. Dulu orang pendapat, ada yang berpendapat dia kata kita buat beli batu tengah jalan tu, tabur-tabur, semua orang boleh guna. Lepas kita pun gunanya, tak boleh, pasal ada manfaat untuk diri dia juga tu, tak boleh. Mana-mana tempat kita tak guna, kita buat jamban mana-mana dah, hak kita tak guna. Ada juga yang kata lagu tu, sebab PT tu sesuai dengan tempat lagu tu je. Itu pendapat dia. Tapi ada pendapat orang lain, ramai lagi, yang mengatakan tidak, PT tu tak boleh kita guna sendiri saja, dan orang-orang yang di bawah kita lah tak kena menggunakan dengan kita, tak boleh. Dan dengan niat sedekah saja tak boleh. Tapi kalau kita ambil, kita bui supaya kita tahu, kita ingat macam kita tahu dalam tong siapa. Bagi kita, dia panggil haram li ghairih, bukan haram li dzatih. Duit tu tidak haram, duit tu supaya zakat lah. Zakat tu patut kita bui zakat, haram dah lah untuk kita makan. Tapi kepada orang lain yang berhak terima tu tidak haram. Ini orang panggil haram li ghairih, bukan haram li dzatih. Adapun babi tu haram li dzatih, terus buat lagu mana apa, haram semacam. Bui ke siapa apa, haram semacam. Tetapi kalau pitih hak sani, hak riba sani, dia haram bukan li dzatih, bukan pitih tu sendiri haram, tidak. Haram tu kerana bukan hak kita makan, hak orang. Artinya kalau dia bagi kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada orang susah, untuk berjihad fi sabilillah, untuk buat pembangunan kebajikan masyarakat, tidak ada faedah untuk dia, untuk orang lain. Tetapi dalam bentuk untuk cetak buku, bagi percuma kepada orang, untuk yang sama itu dia kata boleh. Pendapat ini kuat dan bagus. Ini sesuai sekarang. Tidak molek tu tidak molek untuk kita, jangan makanlah untuk kita. Makan tak boleh, guna tak boleh, beli buku buat baca tak boleh, kita sendiri tidak nanti makan. Apa-apa kepentingan kita tak boleh. Memang duit hak riba sana. Tapi nak tinggal dalam bank, menguatkan institusi dia tu lagi. Nak ambil, kalau kita ambil dengan untuk guna kita, tak boleh, haram. Kalau kita nak bakar, tak boleh juga, mensia-siakan. Nabi SAW melarang daripada idha'atil mal, mensia-siakan harta. Itu harta tu ada nilai tu. Berapa ramai orang kelaparan jadi nilai lapar kalau makan. Yang dikatakan kotor ataupun tak baik itu nisbah kepada kita, bukan kepada orang yang berhak. Orang yang berhak tu sebab zakat lah. Kepada orang yang berhak, dia tak ada bersih, cuci. Hak ni pun sebenar pada hakikatnya riba ni hak siapa? Hak orang miskin. Hak orang miskin, hak orang susah, hak masyarakat. Tiba-tiba dia ambil untuk kepentingan peribadi, tak boleh. Tapi dia niat nak ambil tu, nak beri sedekah, tak boleh juga, tak boleh. Ambil tu kira-kira beri supaya tahu siapa.
Cumanya pasal dia ada kesedaran, kiranya ada kesedaran fikir untuk kebaikan, tapi dia tidak niat sedekah ke apa, tak boleh nak sedekah. Sedekah Tuhan tak terima sebagai sedekah. Niat dia baik tadi, dia ambil tidak sia-siakan duit itu, ada juga faedah untuk orang lain, dia fikir untuk orang lain, kira-kiranya dengan harapan boleh pahala lah. Atas dasar tu, bukan boleh pahala sedekah ni, tak ambil sedekah. Ini benda yang kita perlu perhatilah, benda semasa. Berkenaan dengan sembahyang tu, bighairu tuhur, tanpa bersuci tak boleh sembahyang. Tanpa bersuci, tanpa bersuci tu lagu mana? Tak ada air sembahyang, nak sembahyang tak boleh. Tuhan tak terima, tak sah sembahyang. Bersuci ni tidak mesti dengan air, dengan tanah, tayamum, bersuci juga boleh, Tuhan terima juga, asalkan bersuci. Tak ada air, bila tak ada air, tayamum, Tuhan terima je. Tapi kena bersuci juga. Baik, kalau orang tak ada, ni masalah, masalah orang panggil faqidut tahurain. Masalah faqidut tahurain maknanya orang yang ketiadaan dua bahan pencuci. Air pun tak ada, tanah hak suci pun tak ada. Apa nak lagu mana? Adakah sembahyang dia tak kena sembahyang? Lagu mana? Kau kena sembahyang pada waktu, bila masuk waktu kena sembahyang, lepas tu kena qada pula. Kau lagu mana? Misalnya orang yang dipenjarakan dalam penjara, dia tak ada air langsung, lepas tu tanah dia tu, lantai dia semua kotor belakang. Nak lagu mana? Nak tayamum pun tak boleh tu. Ataupun di penjara dia dalam laut, cermin belakang, sekeliling ni laut. Air ada, memang air ada, tebuk tu mati kita. Tebuk tu pecah cermin tu mati, tak ada guna juga. Nak ambil tanah tak ada. Nak lagu mana? Ini orang panggil masalah faqidut tahurain. Ini khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 4 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i saja ada 4 pendapat. Yang pertama, ini kata Imam Nawawi, ada 4 kaul bagi Imam Syafi'i sendiri. Dan inilah 4 kaul ini merupakan mazhab ulama-ulama yang lain pula. Yang pertama, Imam Nawawi kata ini hak asah inda ashabina, di sisi ashab kita, iaitu wajib seseorang itu bersemayang dalam keadaan itu tak ada air semayang, dan wajib dia mengulangi semayang dia, wajib qada semula bila ada air ataupun bila dapat tanah yang suci, wajib dia kena semayang. Jaga waktu, kena semayang dah sekali, lepas tu kena semula pula. Ini pendapat yang pertama, hak ni hak asah kata Imam Nawawi. Pendapat yang kedua, haram dia semayang, tak boleh semayang lah. Nak semayang lagu mana? Dah Allah SWT, dan sini adalah hadis kata tak terima, haram semayang, wajib qada. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, elok dia semayang, mustahab saja semayang, dan wajib qada. Semayang tu pada waktu tu tidak wajib, molek saja. Hak wajib je kepada dia, kena qada. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, wajib dia semayang dan tidak wajib qada. Ini pendapat yang keempat. Ini yang dipilih oleh Muzani, wa huwa aqwal aqwal dalilan, dan yang paling kuat dari segi dalilnya hak ni, hak nombor 4. Wajib semayang tapi tidak wajib qada. Tapi ada pula pendapat Malik, dia kata tak wajib semayang pada masa tu dan tak wajib qada pun. Ada macam-macam lah pendapat di sini. Ini masalah orang yang tidak ada bahan pencuci ni, sama ada berupa air ataupun tanah. Begitulah caranya. Khilaf lah dalam masalah ni, khilaf. Lepas tu kena berhenti sekat tu lah. Wallahu a'lam.